أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengu, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur, Kampung Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor, yang saya muliakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, mantan nazir kita, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, nikmat yang terbesar yang dikurniakan kepada kita. Atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung sedikit tentang faraid dan juga perkara-perkara yang berkait dengannya. Sebenarnya faraid, hibah dan wasiat ni tiga perkara yang berbeza, tiga tajuk yang berbeza. Cuma biasanya bila sebut tentang faraid sering dikaitkan dengan dua benda ni, hibah dan juga wasiat. Sepanjang pengalaman saya bertugas di Pejabat Penghulu Bukit Batu dari 2020, waktu itu memang saya dah mula kuliah dan ceramah berkenaan dengan faraid. Tak adalah ramai sangat yang datang ke pejabat bertanya tentang faraid, tapi dalam seminggu tu biasanya ada jemaah penduduk terutama di Bukit Batu. Kadang ada yang dari luar pun ada, dari Puchong pun ada datang, dari luar daerah. Jadi bila kita dah cerita tentang faraid, kita dah terangkan satu persatu tentang pembahagian, tentang hukum, tentang perbezaan antara harta pusaka dan juga bukan harta pusaka. Bila dah kira dah selesai, hujung-hujung tu baru timbul. Ustaz, dulu masa arwah ayah masih ada, dia ada cakap macam ni, baru timbul. Ada cakap macam ni kalau ayah mati, dah berkait dengan wasiat. Ada lagi kadang-kadang dulu masa hidup mak ada bagi yang ini, cuma nama belum tukar. Macam mana pula Ustaz? Dah kait dengan hibah. Jadi bila sebut faraid ini biasanya dia nak kata semua tidak, tetapi kebanyakannya terkait dengan dua benda ini. Apa dia? Hibah dan juga wasiat. Dan insya-Allah malam ini kita akan ambil perbahasan tentang hibah dan juga wasiat kalau sempat. Kalau tak sempat, dapat hibah sahaja pun jadilah. Saya ambil daripada kitab fiqh faraid, hibah dan wasiat, ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan Fazil. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee, ada jual, harganya RM10 sahaja. Cuma faraid dalam kitab ini terlalu ringkas dan kita lebih prefer guna yang kitab yang kita guna sedia ada, Faham Faraid, yang tu lebih tebal dan lebih panjang perbahasannya. Berkenaan dengan hibah, apa dia hibah?
Dari segi bahasa adalah hadiah atau pemberian. Dari segi syarak ia bermaksud memberi milik sesuatu kepada orang lain tanpa melibatkan tukaran. Maknanya bagi saja. Ini beza hibah, wasiat dan juga faraid. Saya cerita tentang dari segi umum terlebih dahulu. Hibah ni bagi masa hidup dan bagi saja, tak melibatkan pertukaran. Maksud pertukaran di sini boleh jadi dengan sebab jual beli. Dia bagi juga tapi kena bayar. Jual beli, pemberian juga. Tapi yang dikatakan hibah ni tanpa melibatkan tukaran, dan pemberian itu masa hidup. Bila dah cukup rukun dan syaratnya, maka penerima tadi menjadi pemilik kepada barang tersebut. Barang tadi dah menjadi sah milik kepada penerima, walaupun belum tukar nama, terutama pada harta-harta yang ada geran, tanah, rumah, kenderaan dan sebagainya. Walaupun tiada hitam putih, kerana yang dikatakan rukun dan syarat itu bukan mesti ada hitam putih. Hitam putih ni apa? Kena ada surat, kena ada tanda tangan. Tak wajib. Cuma dalam konteks perundangan kita di Malaysia, dalam konteks praktikal pengurusan kita di Malaysia, hitam putih itu menjadi satu keperluan untuk menjadi backup kita untuk mengesahkan sesuatu hibah atau wasiat, yang mana pengesahan tersebut perlu didapati di Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim akan minta kita kemukakan bukti. Apa bukti? Arwah dulu telah memberikan sebidang tanah ini kepada kamu. Kita kena kemukakan bukti, dan salah satunya adalah dengan dokumentasi, iaitu kita selalu sebut hitam putih, bukan cakap mulut saja. Kalau ikutkan memadai 2 orang saksi, tapi in case kalau berlaku saksi pun dah meninggal dunia, ini masalah. Bagaimana nak membuktikan? Jadi pelbagai cara yang kita boleh kemukakan, antaranya dengan dokumentasi tadi, hitam putih, ada tanda tangan penghibahnya, ada tanda tangan penerimanya, ada ijab kabulnya. Bahkan kalau buat melalui Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, nak buat dokumentasi hibah atau wasiat, ada satu proses rakaman video daripada penghibah kepada penerima, rakaman ijab kabul. Dan rakaman ini kita tak boleh rakam dulu dekat telefon kemudian upload dalam sistem MAIS, tak boleh. Bermakna yang boleh upload itu hanya di kalangan pegawai MAIS atau ejen yang dilantik, iaitu diberi nama istilahnya perancang pewarisan Islam, PPI MAIS. Dia kena masuk akaun dia dalam website MAIS. Dalam satu slot itu ada tekan untuk rakaman. Jadi live kena upload terus dalam sistem. Ini mengelakkan bagi unsur penipuan. Sebab kalau kita simpan dalam telefon, boleh jadi kita edit dulu, edit penghibah, tiba-tiba penerima orang lain. Kita boleh edit. Benda ni zaman moden tak mustahil. Dan bila edit itu bermakna kita boleh buat penipuan dan kita boleh upload dalam sistem. Tapi melalui MAIS tak boleh begitu. Kena melalui PPI atau pegawai MAIS, yang mana PPI dan pegawai MAIS ini merupakan saksi utama dalam transaksi hibah atau wasiat tersebut. Memberi milik sesuatu kepada orang lain tanpa melibatkan tukaran, di mana pemberian itu dilakukan ketika hidup dengan secara sukarela, yakni pemberian tatawu atau sukarela. Apa makna yang dikatakan tukaran? Iaitu akad ada 2 jenis. Pertama, muawadah, iaitu pertukaran melalui urusan jual beli, melalui urusan jualah ataupun urusan ijarah, sewa pun termasuk pertukaran. Kau nak pakai rumah aku, boleh bayar duit, pertukaran. Dia bagi pakai rumah tapi dengan pertukaran ijarah sewa. Kemudian yang dikatakan pemberian tatawu atau sukarela, iaitu tabarru'at, iaitu pemberian sukarela tanpa tukaran, seperti contoh sedekah, contoh hibah, contoh wakaf, contoh
liyafah ataupun apa-apa sumbangan yang kita berikan tanpa kita mengharapkan pertukaran atau balasan. Istilah-istilah hibah. Hibah jika diberikan kepada kerabat dinamakan silah, untuk mengeratkan lagi hubungan saudara, silaturrahim. Kita bagi dekat adik-beradik yang susah diberi nama sebagai silah, iaitu pemberian itu dinamakan silah untuk mengeratkan hubungan. Jika diberikan kepada fakir miskin dinamakan sebagai sedekah. Kita sedekah kepada orang yang susah, pemberian juga atas nama sedekah. Jika diberikan kepada musuh dinamakan taqiyah. Supaya apa? Supaya musuh ni masuk perangkap kita dengan pemberian kita, diberi nama taqiyah. Jika diberikan kepada seorang yang saleh dinamakan sebagai tabarruk, dan jika diberikan kepada orang kaya dinamakan sebagai hadiah. Jadi semua istilah-istilah ni sama maksud, iaitu hibah. Pemberian tanpa balasan, tanpa pertukaran, bagi saja gitu. Dalil bagi hibah ataupun hadiah daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Yang bermaksud dan berikan yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba. Surah Al-Baqarah ayat 177. Sabda Nabi SAW, tahadu tahabu, yang bermaksud salinglah kalian memberi hadiah, nescaya kalian akan saling berkasih sayang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tahadu ini maksudnya saling. Salinglah kita memberi. Hari ini dekat kedai makan kita belanja kawan, besok kawan pula belanja kita. Tahadu ini bermakna saling. Barulah timbulnya perasaan kasih sayang. Orang dulu-dulu kalau bulan puasa kita bagi apa? Munjung. Kalau raya pun kadang ada juga istilah munjung tu. Bagi kat orang jiran depan, jiran kiri, jiran kanan, jiran belakang. Pagi-pagi, kadang tengah hari, tak sampai petang datang dah balas balik. Ini semua sunnah Nabi. Sunnah supaya kita saling memberi. Kerana dengan saling memberi itu akan lahirnya saling berkasih sayang. Bila kata saling ini kena dua-dua pihak. Jangan hari ini kita belanja kawan, besok kita juga belanja kawan, lusa kita juga belanja kawan. Hari-hari kalau ngopi itu kita je jadi mangsa. Tak jadi timbul kasih sayang, jadi menyampah pula. Datang pula seekor ni katanya, habis duit aku. Dia pula mengharap kita belanja. Maknanya tahadu di sini maknanya kena saling. Barulah timbul saling berkasih sayang. Melainkan memang orang tu niat memang nak bagi. Hari-hari tak apa, aku akan belanja hari-hari, datang je. Dia pula jadi jutawan kaya. Memang jadi nak sedekah, nak belanja orang makan. Pahala besar. Pahala besar bagi orang makan. Ini pahala yang cukup besar. Tapi kalau nak mengeratkan hubungan berdasarkan hadis ini, tahadu itu saling berkasih sayang. Nak dapat kasih sayang tu saling memberi, bagi hadiah, tukar-tukar hadiah. Kadang kat sekolah anak-anak kita minta kita sediakan hadiah, ada program tukar-tukar hadiah dengan kawan-kawan, termasuk dalam hadis ini, iaitu saling memberi hadiah. Rukun-rukun hibah. Rukun, dan bagi setiap perkara ada rukun dan ada syarat. Apa dia rukun? Sesuatu yang mesti kena ada dia. Tanpa rukun tak sah perbuatan tersebut, dan ianya sebahagian daripada perkara tersebut. Apa dia syarat? Perkara yang mesti kena ada dia. Tak ada syarat, tak sah perbuatan tersebut. Cuma bezanya syarat, dia bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Nak ambil mudah, contoh sembahyang. Rukun sembahyang 13. Semuanya itu ada dalam sifat sembahyang, ada dalam perbuatan sembahyang, perkataan sembahyang. Dari berdiri betulnya, rukuk, i'tidal, bacaan Fatihah, itu rukun. Benda yang mesti kena ada dia. Tak ada satu, batal sembahyang.
Dan semua rukun itu sebahagian daripada sembahyang. Syarat seperti contoh bersuci, suci daripada hadas, suci daripada najis, berwuduk. Wuduk dengan solat dua perkara berbeza. Tapi syarat sah sembahyang, syarat sah solat mesti kena berwuduk, mesti kena suci badan dari hadas dan juga najis. Ini beza antara rukun dan juga syarat. Apa dia rukun hibah? Ada 4. Pertama, mesti kena ada pemberi. Tak ada pemberi, tak berlakunya hibah. Yang kedua, mesti kena ada penerima. Tak ada penerima, cuma bagi saja. Siapa penerima tak tahu. Tak berlaku dan tak jadi perbuatan hibah tersebut. Yang ketiga, mesti kena ada benda yang dihibahkan. Dia ada penerima, dia ada penghibah. Dia kata, aku bagi dekat engkau 1 ekar tanah. Mana tanahnya? Tak ada, aku pun tak ada tanah katanya. Tak jadi. Mesti kena ada harta ataupun benda yang dihibahkan kerana menjadi rukun. Dan yang keempat, mesti kena ada sirah, ijab dan juga qabul. Ijab dan juga qabul ini kena seiring. Saya dengan rela hati memberikan tanah sebidang ini, nombor geran sekian-sekian, keluasan sekian, beralamat di sekian-sekian, kepada penerima hibah tanpa paksaan, dengan rela hati. Kemudian ada qabul daripada penerima. Bismillahirrahmanirrahim, saya nama, nombor IC dengan ini menerima secara sukarela harta yang dihibahkan kepada saya. Ini maksud ijab dan juga qabul. Kena ada ijab dan juga qabul. Kalau ijab saja, qabul tak ada, tak berlaku, maknanya belum jadi milik kepada penerima. Kena ada lafaz daripada ataupun isyarat daripada penerima mengatakan, memberi maksud dia menerima harta tersebut. Syarat-syarat hibah. Pertama, disyaratkan ke atas pemberi hibah. Apa dia syarat bagi pemberi hibah? Pertama, memiliki barang yang hendak dihibahkan. Syaratnya dia kena ada harta. Kalau tak ada harta, cakap saja, semua orang boleh cakap, aku nak bagi kau segunung emas, aku nak bagi kau kereta Ferrari, tapi dia pun tak ada. Syarat dia mesti dia kena ada barang yang hendak dihibahkan. Yang kedua, bagi syarat pemberi hibah, tidak ditegah berbelanja. Dalam arti kata lain, dia ni mampu untuk berbelanja, bukan di kalangan orang yang muflis. Muflis ni setahu saya dia memang semua hartanya akan disita. Nama dia dekat geran tanah akan disita. Nama dia dekat kenderaan akan disita. Maknanya dia ditegah daripada memiliki dan berbelanja. Ini bagi orang muflis. Cuma maksud di sini adalah orang yang merdeka dan juga orang yang mampu untuk berbelanja. Kemudian yang ketiga, telah baligh. Bila kata baligh ini maksudnya apa? Sampai usianya. Bagi lelaki dalam konteks hukum fiqh, lelaki yang telah keluar air mani, perempuan yang telah keluar haid. Cuma praktikal kita di Malaysia, undang-undang untuk memiliki harta, memiliki aset mesti di kalangan orang yang dah berumur 18 tahun ke atas. Kalau penerima ataupun penerima hibah itu, contoh dia masih kanak-kanak, tak boleh letak nama dia, mesti kena ada seseorang individu atau mana-mana badan sebagai pemegang amanah bagi harta tersebut kepada anak ini yang berusia bawah 18 tahun. Kemudian yang keempat, dengan pilihan sendiri, tidak dipaksa. Paksa di sini termasuk dalam paksa emosi. Kalau mak sayang saya, mak kena bagi. Kalau ayah menganggap saya sebagai anak, ayah kena bagi tanah di dekat saya. Ini juga termasuk dalam salah satu unsur paksaan. Maknanya nak bagi itu atas kerelaan seseorang itu kepada penerima. Yang kedua, disyaratkan ke atas penerima hibah, iaitu penerima hibah itu mesti kena wujud, mesti kena ada, sama ada individu atau pihak. Saya nak bagi duit RM100 ini kepada Osman. Siapa Osman? Entah, saya pun tak kenal. Dia pun tak tahu, tak wujud pun. Ada Osman, ini ke orangnya? Bukan. Yang ni ke 10 orang, orang tanya sepat Osman, nama semua kumpulkan, seorang-seorang tanya, semua bukan. Tapi siapa? Tak tahu, saya pun tak tahu Osman siapa. Tapi saya nak bagi kat Osman, dia kata. Tak jadi, pun tumbuk muka dia, nyusahkan orang.
Itu kalau individu. Sama juga dalam penerima yang dalam bentuk pertubuhan ataupun badan, agensi, dia nak bagi kepada masjid dan sebagainya. Cuma ijab qabul nanti kita akan bahaskan. Yang dikatakan qabul mesti pada individu, pada badan ataupun pada agensi tidak disyaratkan kena ada qabul. Contoh kita nak bagi sumbangan kepada pihak masjid, kena masuk duit dalam tabung. Tak disyaratkan ijab qabul. Macam mana pihak masjid nak qabul? Kena buat satu suara speaker dekat tabung, terima kasih saya terima. Tiap kali dia masuk je kena cakap macam tu. Tak. Kalau individu kena syarat ijab dan juga qabul. Syarat ke atas penerima hibah yang kedua, memiliki kelayakan untuk menerima. Jika tidak ada kelayakan seperti kanak-kanak dan orang gila, hendaklah diwakilkan kepada wali atau penjaga mereka untuk menerimanya. Ini yang dipraktikkan di MAIS. Kenapa saya cerita tentang MAIS? Kerana saya salah seorang PPI MAIS, dan yang agensi syarikat lain saya tak tahu. Saya cuma di bawah MAIS untuk urusan hibah dan juga wasiat. Di MAIS, anda bisa kata penerima hibah itu di bawah 18 tahun mesti kena lantik pihak MAIS sebagai pemegang amanah. Maknanya harta tu menjadi milik penerima. Cuma penerima ini berusia bawah 18 tahun, maka ada satu akad lagi, perjanjian melantik pihak MAIS supaya menjadi pemegang amanah kepada penerima yang di bawah usia 18 tahun ini. Itu syarat dia. Kemudian yang ketiga, disyaratkan ke atas benda yang dihibahkan. Benda ni pula memang rukun, tapi apa syarat-syaratnya? Pertama, mestilah bendanya kena wujud. Kalau tak ada, tak berlaku. Cakap mulut saja. Tapi benda tu memang cakap mulut, tapi benda tu dah dijual. Walaupun nama-nama dia lagi, kereta je dah jual kat kawan. Cadangnya bulan depan baru nak tukar nama, pergi dekat JPJ. Seminggu lepas jual, dia cakap dengan orang lain, aku nak bagi kereta ni kat engkau. Dah tak boleh dah. Kerana apa? Walaupun nama masih nama dia, tetapi dah menjadi milik kepada pembeli, orang lain punya. Bermakna benda tu dikira sebagai tidak wujud walaupun masih nama dia. Jadi bila dikatakan wujud ini, mesti pemilikan sempurna oleh pemberi hibah tadi. Yang kedua, mestilah barang yang nak dihibahkan itu adalah barang yang halal, barang yang patuh syariah, barang yang halal, kemudian barang yang baik, jangan barang yang haram. Nak bagi apa? Nak bagi sebutul arak, na'udzubillah, nak bagi daging biawak contoh, dia bagi benda yang haram, bangkai, semua ni adalah haram. Jumpa biawak baru mati dekat jalan, kena langgar, masih lagi mengerang kesakitan, ambil masuk guni, bagi dekat kawan, ni aku bagi hadiah kat kau, tak boleh. Sebab itu dikira bangkai, benda yang bukan halal. Kemudian dimiliki oleh pemberi hibah. Ini tadi mesti kena dimiliki. Dimiliki, maksud dimiliki ni pemilikan mutlak, pemilikan yang sempurna. Kalau barang tersebut bukan milik dia, walaupun masih nama dia, tak boleh. Kena pemilikan yang sempurna. Kemudian tidak bercampur dengan hak orang lain. Syarat di sisi sebahagian ulama, jumhur ulama tidak mensyaratkannya. Dalam kitab ini penulis meletakkan syarat barang itu tidak bercampur dengan hak orang lain. Apa dia contoh? Rumah yang masih dalam pembiayaan, kerana bercampur milik kita dan juga pihak bank. Kereta, motosikal, tanah yang masih lagi di bawah gadaian. Masa kita beli itu, kita buat pembiayaan dengan pihak bank. Isi borang 14A pindah milik dah, cuma masih lagi digadai. Isi borang 16A pula untuk buat gadaian. Bermakna pemilikan itu masih belum sempurna. Cuma syarat ini di sisi sebagian ulama, iaitu jumhur ulama, tidak mensyaratkannya. Maksudnya kalau misal kata masih digadai pun boleh. Cuma adalah nanti item-itemnya yang lebih terperinci. Kaedah, setiap benda yang boleh dijual beli, maka ia boleh dihibahkan. Yang keempat, syarat yang keempat adalah syarat sirah, ijab dan qabul, iaitu ada pelawaan dari pemberi hibah dan ada persetujuan dari penerima untuk menerimanya. Tak boleh ayah kata ini kereta ayah bagi dekat kamu Alung,
anak dia. Anaknya senyap je, buat nak tahu je. Habis lepas tu ayah dia meninggal. Bermakna kereta tadi bukan milik penerima hibah. Syarat mesti kena ada sirah. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada pelawaan, ada penerimaan dalam bentuk sirah ijab dan juga qabul. Disyaratkan ke atas sirah sama ada syarat dalam sama seperti syarat dalam jual beli. Kita dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i kalau ikutkan kita kena ada sirah setiap kali urusan jual beli. Beli air dekat kedai, saya beli. Kemudian penjual kata saya jual. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, ijab qabul itu adalah wajib. Maknanya baru sah urusan jual beli. Tapi kadang-kadang kita pun tak cakap. Kerana ada pandangan daripada ulama lain mengatakan itu tidak mensyaratkan dalam mengesahkan proses ataupun urusan jual beli tadi. Namun menurut ulama ada beberapa kes di mana hibah tidak memerlukan sirah, tak perlukan kepada sirah, pelawaan dan persetujuan antaranya. Contoh seorang wanita yang dimadukan. Seorang wanita yang dimadukan bermakna wanita ini isteri pertama, dia dimadukan, atau dia ni isteri baru, isteri yang kedua, menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak perlu kepada qabul persetujuan dari madunya itu untuk sah hibah tersebut. Ini pengecualian. Yang kedua, seorang lelaki membeli perhiasan untuk anak kecilnya dan memakaikannya, maka perhiasan itu menjadi miliknya tanpa perlu menunggu persetujuan darinya. Berbeza dengan ia membeli untuk isterinya, maka perhiasan itu tidak menjadi milik isterinya melainkan dengan persetujuan darinya. Kadang kanak-kanak tahu apa, dia dapat je seronok je. Dapat belikan basikal je seronok je. Dia tak kata saya nama nombor IC dengan ini menerima dengan sukarela harta yang dihibahkan kepada saya. Tak ada. Tapi tak semestinya begitu. Maksudnya hanya lafaz saya terima, terima kasih, dah memadai. Qabil tu saya terima, terima kasih. Ni saya bagi hadiah, terima kasih, saya terima, dah cukup memadai. Cuma dalam kita nak buat dokumentasi tadi, dalam konteks nak buat dokumentasi hitam putih, terutama dalam urusan hibah ataupun wasiat, kena detail lah. Terima apa, terima tanah apa tu punya nombor gerannya, di mana alamatnya, berapa anggaran dia, nilainya dan berapa keluasannya, semuanya itu kena dicatatkan dalam dokumentasi. Supaya apa? Supaya bila nak buat pengesahan di Mahkamah Tinggi Syariah, hakim berpuas hati. Barulah hibah tadi disahkan di Mahkamah Syariah, barulah harta yang dihibahkan tadi terkeluar daripada harta pusaka si mati. Kalau tak, dia akan jadi harta pusaka dan akan menjadi milik waris-waris si mati. Bila akad hibah menjadi muktamad? Akad hibah hanya muktamad bila telah berlaku al-qabdu atau qabat. Biasa kita dengar qabat. Apa dia? Pegangan atau pengambilan. Walaupun setelah berlaku ijab dan qabul, namun hibah tidak sempurna melainkan dengan berlakunya al-qabdu, iaitu pegangan atau pengambilan dari penerima hibah. Maksudnya apabila barang hibah telah dipegang dan diambil oleh penerima hibah, maka sempurnalah akad hibah dan tidak harus lagi pemberi hibah menarik kembali hibahnya, dengan syarat qabat, diambil, dipegang oleh penerima. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam mazhab Imam Malik tidak mensyaratkan sahnya wahibah itu dengan qabat. Cukup lafaz aku bagi, aku terima, dah menjadi milik penerima. Cuma menurut pendapat Imam Malik, qabat tadi merupakan kesempurnaan hibah itu, bukan menjadi syarat. Kalau tak dapat pun dah menjadi milik kepada penerima.
Apabila barang hibah telah dipegang, diambil oleh penerima hibah, sempurnalah akad hibah dan tidak harus lagi pemberi hibah menarik kembali hibahnya. Ini bagi pemberi dan penerima itu bukan di kalangan usul dan juga furuk. Usul ni siapa? Usul ni mak, ayah, datuk, nenek. Furuk siapa dia? Anak, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Bila melibatkan usul, maknanya ayah bagi kepada anak, ibu bagi kepada anak, datuk bagi kepada cucu, nenek bagi kepada cucu. Yang ini dari segi hukum fiqh harus jika pemberi tarik balik. Ini dalam konteks furuk kepada usul kepada furuk. Ayah, datuk, nenek, ibu kepada anak dan juga cucu. Dia boleh ambil balik bila-bila masa. Hari ini bagi hadiah ke anak, bagi motosikal Y Suku contoh. Bagi motosikal RXZ lah. Gempak sikit kan RXZ. 140,000. Bagi hadiah ke anak RXZ. Besok dirempitnya, habis kecoh sekampung. Lusa cakap dengan anak, ayah bagi ni untuk tujuan nak ke sekolah, mudah nak ke mana-mana, bukan untuk berlumba. Mai sini kunci, ayah ambil balik. Harus tak timbul isu buruk siku. Daripada siapa? Daripada usul ke furuk. Tapi kalau kita bagi kepada orang lain, kita bagi kepada abang, kita bagi kepada kawan, minta balik, buruk siku. Istilahnya buruk siku, maknanya tak boleh minta balik dan menjadi hak mutlak kepada penerima. Adapun sebelum dipegang, diambil, harus dia menarik kembali hibahnya kerana akad hibah belum muktamad. Berdalilkan hibah Nabi SAW kepada Najasyi radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis menceritakan Nabi SAW pernah menghantar beberapa hadiah kepada Najasyi. Namun belum sempat hadiah itu tiba kepada Najasyi sampai berita kepada Nabi SAW bahawa Najasyi telah meninggal. Maka baginda memerintahkan hadiah itu dibawa pulang dan baginda memberinya kepada isterinya, iaitu Ummul Salamah radhiyallahu anha. Musnad Imam Ahmad. Menurut ulama, hadis di atas menunjukkan bahawa hibah belum muktamad selagi penerima hibah belum memegang atau mengambilnya. Jika tidak, nescaya Nabi SAW akan menyuruh wakilnya supaya meneruskan perjalanan dan menyerahkan hibah itu kepada waris-waris Najasyi. Keputusan Nabi SAW menarik kembali hibah itu menunjukkan bahawa akad hibah belum muktamad selagi penerima belum memegang dan mengambilnya, dan pemberi hibah masih berhak menarik kembali hibahnya sebelum itu. Ini juga berlaku dalam konteks kita dapat bantuan, dapat sumbangan, dapat pencen terbitan yang bulan-bulan tu kan. Kalau yang dah pencen 60 tu dapat pencen terbitan, ataupun dapat sumbangan lah. Kita warga emas contoh, Kerajaan Selangor ada sediakan satu voucher ataupun bantuan. Kita dah hantar borang, lulus dah, cuma duit belum sampai. Duit mungkin 2 minggu baru masuk dalam akaun. Dari segi proses itu memang dah lulus dah, tapi lagi 2 hari belum masuk akaun, penerima ini meninggal dunia. Ini pernah ada orang tanya, adakah duit tadi itu dikira pusaka ataupun tidak? Lihat pada syarat hibah tadi, qabat itu berlaku ataupun tidak. Belum berlaku lagi, bermakna bukan harta pusaka kerana belum menjadi milik penerima. Jadi duit itu duit siapa Ustaz? Tanya kepada pemberi, adakah menjadi milik penerima ataupun dia nak tarik balik. Kalau misalnya kata tak apalah, ambil lah, bermakna duit itu bukan pusaka, menjadi milik kepada waris. Terpulang, waris nak buat apa? Nak buat untuk beli air mineral ke, untuk orang datang layat dan sebagainya, nak buat untuk majlis tahlil ke dan sebagainya. Azan dah ke? 8:12, 2 minit lagi. 2 minit lagi. Ulasan hadis di atas menunjukkan sekadar pelawaan tidak menjadikan hibah itu telah menjadi milik orang yang diberikan kepadanya hibah tersebut atau menjadi milik warisnya.
ia mesti disusuli dengan penerimaan atau persetujuan oleh orang yang diberikan hibah itu, dan hanya sempurna apabila ia mengambil atau memegangnya. Jika tidak, sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan mengambil kembali hadiahnya kepada Najasyi itu jika hibah telah dikira sempurna dengan semata-mata pelawaan atau hasrat dari pemberinya. Inilah pandangan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, suatu hibah tidak berpindah milik kepada orang yang diberi kepadanya hadiah ataupun hibah kecuali setelah ia mengambilnya, iaitu qabat, atau diambil oleh wakilnya. Kesimpulannya, berdasarkan pandangan jumhur ulama, dengan berdalilkan hadis di atas, hibah tidak sempurna melainkan setelah dipersetujui oleh orang yang diberikan kepadanya hibah dan ia mengambilnya. Selagi ia belum mengambilnya, maka akad hibah belum sempurna dan harus pemberi hibah menarik kembali hibahnya. Sebahagian ulama mazhab Hanafi menyalahi pandangan jumhur, di mana mereka berpendapat pelawaan pemberian sahaja ijab sudah memadai dalam hibah. Minta maaf, bukan Imam Malik tetapi Imam Hanafi, saya tersilap tadi. Satu pandangan imam yang berbeza dengan jumhur, iaitu Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi mengatakan qabat bukan menjadi syarat tetapi menjadi kesempurnaan dalam urusan hibah. Hibah kepada anak-anak yang insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya cukup sekadar itu, insya-Allah akan datang baru kita buka soal jawab. Cukup sekadar itu, yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada